Cepita. Kebetulan berada di sana Mat Lazim Nadil. Gerakan pantas yang coba diatur sekarang ini oleh pemain Kedah Asmawi, bekas pemain Pulau Pinang, dibantu oleh Rafli Rashid. Tadi adalah Victor Endrak. Haging. Agno paksa menolak ke belakang semula pada Haging. Adalah mubah antaran ke depan pintu gol, tetapi agak lambat pergerakan Uy Ho Guan. Agak sukar saya kira bagi Uy Ho Guan dalam situasi seperti itu. Mungkin dia juga sudah mula merasa sedikit keletihan, pemain veteran dari Kedah ini, pemain yang banyak pengalaman, tetapi mungkin dari segi stamina memberikan sedikit gangguan kepada pergerakan yang coba diatur oleh Uy Ho Guan. Apakah Adrian Gerrard terus sekali lagi menghadapi kecederaan? Sekali lagi terpaksa diusung keluar untuk tidak menjejas ataupun mengganggu ritme permainan yang sedang berlangsung ketika ini. Walaupun mendahului dengan 1-0, tetapi saya pasti Nuritan Baka turut merasa bimbang kerana sedikit kelekaan mungkin boleh memberi padah. Lontaran ke dalam sekarang ini, sementara itu pertukaran nampaknya dilakukan oleh pasukan Kedah, walaupun belum lagi dapat kita lihat siapakah yang dimasukkan sebentar tadi. Saya kira ini pertukaran yang kedua dilakukan oleh pasukan Kedah. Sementara itu mereka cuba mengasak sekali lagi, asakan yang cukup keras dilakukan. Ini dia pemain nomor 28, yaitu pemain muda yang dikatakan mempunyai corak permainan yang menarik, Saram Sakram. Tadi saya juga ingin melihat corak permainan pemain muda yang dikatakan mempunyai corak permainan yang menarik daripada pasukan Kedah, yaitu Saram Sakram. Dan pemain yang dikeluarkan ialah pemain yang sudah pun keletihan yang saya sebutkan tadi, yaitu Uy Ho Guan. Sepakan penjuru bagi pasukan Kedah. Satu kedudukannya agak mencemaskan, tetapi telah pun ditolak keluar oleh Amranoma, walaupun cuma diasak tadi Victor Endrak, pemain back yang tinggi lampai, yang sudah pun berada di depan pintu gol pasukan Perlis dalam usaha untuk mencari gol bagi pasukan Kedah, gol penyamaan yang sangat-sangat mereka perlukan. Satu lagi situasi menarik, satu lagi sepakan penjuru sekarang ini dari sebelah kiri pintu gol bagi pasukan Kedah. Satu lagi in swing yang akan dilakukan oleh Muhammad Fazinan, sepakan menarik, tetapi connection gagal dilakukan oleh pemain Kedah. Akhirnya terlepas peluang pasukan Kedah yang masih lagi mengasak, tetapi nampaknya setakat ini masih lagi kental corak pertahanan pasukan Perlis, terutamanya pemain yang melakukan tandukan sebentar tadi, yaitu John Bandok. Begitu juga dengan Adrian Gerrard dan juga Khairi Zainuddin yang bekerja overtime saya kira di barisan pertahanan, kerana asakan demi asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah dalam usaha untuk menyamakan kedudukan. Hampir masuk ke minit yang ke-80. Perlis masih lagi mendahului dengan 1-0. Nazarudin sama-sama dengan Teguh Hazman. Suleiman Cepita. Harapannya adalah Saram Sak. Suleiman Cepita berjaya, tetapi sudah pun terbaring pemain Perlis di depan pintu gol pasukan Kedah. Dari permainan terhenti lagi, satu lagi situasi yang sedikit menjejaskan corak permainan pada malam ini. Dalam pertandingan akhir ini banyak sekali kecederaan yang dialami oleh pemain-pemain. Faizal Saha juga menghadapi kecederaan, walaupun terlihat ulang tayang bagaimana cross yang dilakukan oleh Suleiman Cepita, tetapi sebelum itu Faizal Saha sudah pun diasak dan dijatuhkan. Satu gerakan yang sia-sia diatur melalui Suleiman Cepita. Bandok pula sekarang ini membantu barisan serang. Rafli Rashid terlepas. Kawalan kemas yang dilakukan oleh Adrian Gerrard yang bekerja keras
pada malam di barisan pertahanan. Lontarannya lah yang menghasilkan gol. Menit ke-6, kesilapan Megat Amir Faisal. Pada akhirnya Kedah yang semakin tertekan pula sekarang ini. Hantaran-hantaran yang dilakukan juga sudah mula longgar, tidak kemas. Relax, Yusri Cek lah nampaknya mungkin berada pada situasi yang sedikit melegakan. Siaran secara langsung yang dibawakan kepada anda oleh Tenaga Nasional. Pertandingan akhir Piala Malaysia edisi ke-38 terus dari Stadium Nasional di Bukit Jalil. Khairi bermain dengan begitu baik pada malam ini, menggantikan tempat Fariza Ismail. Elemen Cepita terlepas, mudah dikawal sebentar tadi oleh Khairul Ismail. Kasaran yang berlaku betul-betul di depan pengadil terhadap pemain ini, yaitu Fadhi Syari. Tepakan percuma sekarang ini, pantas dilakukan. Rafdi Rashid masih lagi berusaha keras. Larian pantas dilakukan oleh Rafdi. Ini satu kedudukan yang menarik sekarang ini. McNo. Apa lagi peluang yang mau dilakukan oleh pemain ini. Marcos McNo Morales mendapat peluang kemasan menit ke-82. Dia gagal pula untuk melakukan penyudah yang dikendaki. Jadi dentuman mercun bergema di Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Tak tahu macam mana mercun boleh dibawa masuk, walaupun itu merupakan larangan keras dari FAI. Kita lihat ulang tayang bagaimana gerakan one-to-wall passing yang dilakukan dan penyudah ataupun tolakan kaki kiri yang dilakukan oleh McNo. Lemah. Amran Omar sudah pun keluar untuk mengawal situasi. Jadi terselamat pintu gol pasukan Perlis. Masakan yang dilakukan melalui Marcos McNo Morales. Tabaris panjang. McNo bersama dengan Joao Bandok. Bandok itu salah. Abdi Rashid, beki yang tidak dapat dibaca oleh rakan, yaitu Syariman Ceoma. Apa sudah berlaku? Kedudukannya agak menarik sebenarnya, kerana Faisal Essaha menyangkakan dia berada pada posisi offside. Jadi dia membiarkan saja bola itu. Tetapi pembantu pengadil, yaitu Badrul Hisham, tidak mengangkat bendera. Barulah dia sedar bahawa dia tidak berada pada posisi offside. Tetapi sudah pun terlewat kerana sudah pun dapat dibaca oleh Megat Amir Faisal. Saya kira Faisal Essaha perlu menumpukan sedikit konsentrasi kepada permainan ini. Mungkin masa yang sesuai untuk membawa masuk Manzur Azwira barangkali. Sesuatu yang perlu dipikirkan oleh Nurizan sekarang ini. Hariman bersama-sama dengan Khairul Ismail sebentar tadi. Azinan coba menggerakkan serangan sekarang ini, tetapi sekali lagi terkandas gerakan yang coba diatur. Counter attack, apakah Teguh Azman akan berjaya? Terlalu jauh. Akhirnya mudah dikawal oleh Victor Andrak. Gerakan menarik Hasmawi. McNo sekali lagi mencari ruang, tetapi sukar bagi McNo untuk melepaskan diri. Kembali semula kepada Rafdi. Kawalan kemas yang dilakukan oleh Lamin Conte. Sana tadi adalah Hagin bersama-sama dengan Khairul. Gerakan yang menarik sekarang ini. Faldinan, lambat Asmawi, tetapi masih lagi mempunyai ruang. Lemon Cepita bersama-sama dengan Fadhi Syari. Akhirnya permainan masih lagi teruskan. Khairul Ismail walaupun berada pada posisi offside, mereka terselamat pintu gol pasukan Perlis. Asakan demi asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Walaupun kelihatan sedikit dalam kabut sebenarnya gerakan-gerakan itu, tetapi itulah yang berlaku.
inilah satu cross yang dilakukan oleh Filemon Capita, tetapi sebelum itu Faisal Saha sudah pun berbaring di atas padang. Inilah Victor Hendrik kali kira pemain back yang ini ialah nomor 8, bukan Victor Hendrik tetapi Cornelius Vanatagi. Wajah yang hampir serupa sebenarnya di antara dua pemain ini, Hagi dan juga Victor Hendrik. Agak sesuatu yang menarik. Rosli Madros pula dibawa masuk sekarang ini, dan yang dikeluarkan ialah Yusri Cela. Jadi satu tactical change yang agak berani saya kira dilakukan oleh Norizan Baka, kerana mungkin dia melihat bahawa Yusri Cela di bahagian midfield mungkin sedikit longgar. Peluang sekarang ini Filemon Capita. Inilah peluang yang ingin dicari-cari oleh Filemon Capita. Saha pula sekarang ini, Faisal Saha, tetapi sudah pun tertutup ruang kepada kedua pemain itu. Gohazman bersama-sama dengan Rosli Madros yang baru saja dibawa masuk, tetapi gerakan yang cuba diatur pula tidak menjadi, terutamanya melalui Filemon Capita yang tiba-tiba saja mendapat peluang di depan pintu gol. Antara Kedah juga akan melakukan pertukaran. Bersiap sedia sekarang ini ialah Badrul Afzan Ghazali yang akan dibawa masuk. Mantu Perlis juga melakukan pertukaran. Akhirnya Faisal Saha yang saya sebutkan agak keletihan sudah pun dikeluarkan, dan tepat seperti cakap saya, Alzar Azwira dimasukkan. Jadi seorang pemain forward digantikan dengan seorang pemain forward yang lebih sebelah, yaitu Manzur Azwira. Endoh masih lagi beraksi cemerlang di bahagian pertahanan. Rosli yang masih lagi segar kerana baru saja dibawa masuk, tetapi terlalu lama menyimpan bola, akhirnya di pace keluar. Pemain nomor 20 iaitu Rafli Rashid akhirnya akan dikeluarkan oleh pasukan Kedah, tetapi tahniah harus diucapkan kepada Rafli, sumbangannya yang cukup serius dalam permainan ini. Dia telah mencuba segala-galanya, tetapi nampaknya nasib belum lagi menjelahi pasukan Kedah. Jadi terpulanglah kepada pemain-pemain Kedah sekarang ini untuk mencari sekurang-kurangnya gol penyamaan, tetapi sementara itu Filemon Capita pula berada pada posisi offside sebelum itu. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Kedah. Magno yang terlepas 2-3 peluang keemasan. Amin Conte pula dijatuhkan atau Filemon Capita dijatuhkan. Rasakan yang dilakukan oleh pemain gantian yaitu Badrul Afzan Ghazali. Perlis sekarang ini perlu melakukan serangan. Filemon Capita gagal untuk berpusing dan melepaskan diri, dan sepakan yang sedikit dia saya kira dilakukan oleh pemain yang baru saja dibawa masuk, yaitu Manzur Azwira, yang mengambil tempat Faisal Saha yang sudah pun dikeluarkan. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Saram Sak yang agak tenggelam corak permainannya. Filemon Capita sekarang ini mempunyai peluang. Filemon Capita hampir lagi dia dapat mencemaskan Megat Amir Faisal, tetapi agak sukar bagi beliau. Itu dia tambahan 4 minit sekarang ini. Masa tambahan 4 minit diberikan. Jadi tinggal 4 minit lebih kurang untuk Perlis mencatatkan sejarah bersama-sama dengan Norizan Baka. Ada 4 menit lagi bagi pasukan Kedah untuk menyamakan kedudukan, dan mungkin boleh membawa permainan ini berlarutan sehingga masa tambahan. Tetapi yang perlu dilakukan dengan segera oleh pasukan Kedah ialah melakukan asakan. Sementara itu Perlis tidak lagi boleh bermain terlalu defensif. Mereka juga perlu melakukan asakan sekarang ini untuk mengganggu rentak permainan pasukan Kedah yang sekarang ini berada pada situasi yang cukup tertekan. Apakah akan ada sejarah menarik tercatat di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini, terutamanya bagi pasukan Perlis? Satu through ball
Tidak offside sekarang ini. Satu kedudukan yang menarik bagi pasukan Perlis. Masih lagi mengawal tetapi akhirnya terlepas gerakan yang diatur oleh pemain Perlis. Dan Kedah sekarang ini counter attack yang pantas melalui Saramsak. Dia pula melakukan kesilapan. Mudah dikawal oleh pemain Perlis yang bermain secara posesif football sekarang ini, membuat hantaran-hantaran kepada rakan-rakan dalam menenteramkan keadaan. Dan akhirnya gerakan yang semakin sukar, konsentrasi yang semakin hilang di kalangan pemain-pemain Kedah terutamanya. Inilah yang menyukarkan gerakan yang coba diatur. Dan Jerat sekarang ini hampir masuk ke menit yang kedua masa tambahan. Sementara itu penyokong Perlis sudah mula merayakan kejayaan mereka. Walaupun masih ada masa sebenarnya bagi pasukan Kedah untuk bangkit. Sementara itu ada pemain Perlis iaitu Filemon Cepita yang menghadapi kecederaan, tetapi dia sudah pun bangun. Magno. Bahkan percuma. Dia segera sekarang ini mengatur serangan. Gerakan yang menarik sekarang ini coba diatur melalui Hasmawi. Bola sudah pun keluar. Jadi Eden Jerat memberi arahan. Inilah Saramsak yang gagal mengawal hantaran yang dilakukan oleh Hasmawi sebentar tadi. Situasi yang semakin tertekan bagi pasukan Kedah. Semakin yakin penyokong-penyokong Perlis bahwa mereka mungkin akan mencatatkan sejarah untuk membawa pulang Piala Malaysia buat pertama kalinya bagi pasukan Perlis. Putaran ke dalam yang dilakukan oleh Nazaruddin. Lebih kurang 1 minit saja lagi bagi pasukan Perlis untuk merayakan kejayaan mereka. Ahmad Karunizam juga terlepas. Apakah jaringan 1 gol kosong yang dicipta melalui Megat Amir Faizal, penjaga gol pasukan Kedah sendiri dalam menit ke-6, akan membawa Piala Malaysia berhijrah ke Kanga buat pertama kalinya? Sama-samalah kita tunggu. Kerana Magno masih lagi mengatur gerakan-gerakan. Akan keras yang dilakukan memberikan advantage sekarang ini kepada pasukan Perlis. Mereka tidak perlu segera melakukan sepakan percuma kerana mereka berada pada kedudukan yang agak menarik sekarang ini. Masa yang semakin suntuk, tinggal lebih kurang 2 ataupun 3 saat saja lagi permainan ini akan tamat. Itu dia 4 minit masa kecederaan sudah pun dilalui. Menunggu tiupan whistle sekarang ini daripada Mat Lazim Awang Hamad, pengadil daripada Terengganu, yang diberi tugas dan tanggungjawab mengadili perlawanan ataupun pertandingan akhir Piala Malaysia edisi ke-38 di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Perlis akan merayakan kejayaan mereka, mencatatkan sejarah membawa pulang Piala Malaysia setelah mereka gagal melakukannya pada tahun 97 dan juga 2003 apabila hanya berjaya beraksi di peringkat separuh akhir sahaja. Sesuatu yang pastinya amat menggembirakan pemain-pemain dan juga penyokong-penyokong Perlis. Imbuhan yang sudah pun menanti mereka, dan itulah tiupan whistle. Mat Lazim Awang Hamad menamatkan permainan pertemuan ataupun pertandingan akhir Piala Malaysia 2004 edisi yang ke-38, dan akhirnya Perlis mencatatkan sejarah yang tersendiri di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini, muncul sebagai juara Piala Malaysia 2004. Kejayaan yang amat-amat dicari oleh pasukan Perlis, dan sememangnya lah di atas kertas mereka diletakkan sebagai pasukan favorit. Tetapi jelas bahawa bagi saya Kedah sebenarnya menguasai permainan pada malam ini. Mereka telah menunjukkan semangat juang yang cukup tinggi, tetapi pujian harus diberikan kepada pemain-pemain Perlis keseluruhannya, terutamanya pemain-pemain di barisan pertahanan yang telah menunjukkan kekentalan yang cukup luar biasa mengawal setiap asakan yang dilakukan oleh pemain Kedah. Dan akhirnya kesilapan yang dilakukan oleh Megat Amir Faizal di menit yang ke-6 telah memberikan Piala Malaysia kepada pasukan Perlis. Begitulah
senario yang berlaku di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Begitulah apa yang berlaku. Catatan sejarah yang cukup menarik bagi pasukan Perlis. Tahniah kepada mereka, tetapi tahniah juga kepada pasukan Kedah dengan diparisi oleh pemain-pemain muda. Walaupun tidak cemerlang corak permainan mereka di peringkat Liga Super, tetapi mereka bangkit dalam Piala Malaysia ini dan mereka membuktikan bahawa mereka adalah satu pasukan yang perlu dihormat. Lihatlah bagaimana penyokong Perlis merayakan kejayaan mereka bersama-sama dengan hero-hero mereka yang beraksi di atas padang sebentar tadi. Kegembiraan di wajah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baginda lah sebenarnya penyokong nombor 1 pasukan Perlis. Sementara itu, walaupun ada sedikit wajah kekecewaan di wajah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, tetapi saya percaya Baginda juga merasa cukup bangga dengan corak permainan pemain-pemain Kedah yang tiba-tiba saja bangkit dengan begitu cemerlang dalam kejuaraan Piala Malaysia musim ini. Walaupun mereka terpaksa beraksi hanya dalam Liga Premier musim depan. Apapun tahniah kepada jurulatih pasukan Kedah Muhammad Azrai Ko Abdullah, dan tentunya lah tahniah kepada penasihat mereka Datuk Ahmad Basri Akhil. Tetapi tahniah kepada Norizan Baka dan tahniah juga kepada pengurus pasukan Perlis iaitu Azmi Saad, dan tentunya tahniah kepada Menteri Besar Perlis yang amat berhormat, Menteri Besar Perlis sendiri yang telah memainkan peranan yang cukup cemerlang. Baiklah, dikatakan Norizan Baka sudah pun bersiap sedia untuk ditemu ramah oleh rakan saya di atas padang. Jadi kita ke sana sekarang ini untuk mendengar apa kata Norizan Baka. Silakan. Paruh masa kedua sudah tadi jadi kejayaan kepada pasukan Perlis. Tahniah kepada pemain-pemain dan juga seluruh warga Perlis atas kejayaan meraih Piala Malaysia buat kali yang pertama. Musim ini 2004 mencatatkan sejarah selepas 83 tahun menanti untuk menjuarai Piala Malaysia. Kita lihat kesedihan yang terpapar dicerminkan oleh Megat Amir Faizal yang melakukan kesilapan yang membuahkan hasil kepada pintu gol, membuahkan hasil kepada pasukan Perlis ini. Dan sekarang nampaknya rakan tugas saya Fitri Yahya telah pun bersedia untuk menemu bual jurulatih pasukan Perlis. Norizan Baka, jadi kita terus saja bersama Fitri Yahya. Terima kasih Zainal, dan akhirnya Perlis menamatkan penantian 83 tahun untuk menjulang Piala Malaysia untuk jujurun kalinya. Bersama saya lah Encik Norizan Baka, jurulatih pasukan Perlis yang telah banyak membantu untuk menjulang pasukan Perlis. Jadi Encik Norizan, tahniah diucapkan, dan mungkin ada sesuatu yang ingin diluahkan kepada seluruh rakyat Perlis khasnya. Pertama sekali, Alhamdulillah, kejayaan yang dicapai ini adalah daripada anugerah Allah. Dan saya ingin tegaskan di sini bahawa apa yang kita dapat pada hari ini ialah hasil daripada kombinasi semua pihak, pengurusan, pihak coaching staff dan juga pemain-pemain. Okay, jadi apa yang penting di sini, kejayaan yang kita dapat ini ialah hasil daripada usaha titik peluh semua pihak. Dan apakah ini detik mula kebangkitan dan keberhebatan pasukan Perlis untuk menawan mendominasi pasukan bola sepak di Malaysia ini? Jadi apa yang penting di sini ialah kita perlu bekerja keras, kita perlu menunjukkan komitmen yang tinggi dan juga kita perlu menunjukkan kesungguhan. Dan akhir sekali saya ingin tegaskan di sini ialah kejujuran dalam melakukan sesuatu kerja itu adalah amat penting juga. Itulah ucapan daripada Encik Norizan Baka, jurulatih pasukan Perlis yang telah pun membawa kegemilangan untuk pasukan negeri Singa Utara ini. Kita kembali bersama Zainal Abbas di sana. Terima kasih Fitri Yahya, dan tahniah juga kepada Norizan Baka atas kejayaan membawa pasukan Perlis melangkah sejarah meraih Piala Malaysia buat pertama kalinya. Dan saudara, kita telah lihat kegembiraan di kalangan pemain Perlis, juga kedukaan di kalangan pemain pasukan Kedah, terutamanya penjaga gol dan kapten pada malam ini Megat Amir Faizal. Hasil kesilapan beliau yang telah memberikan gol kemenangan kepada pasukan Perlis. Itu dia, Megat Amir Faizal cuba ditenangkan oleh pegawai-pegawai daripada pasukan Kedah. Beliau agak sedih. Kita akan lihat upacara penyampaian hadiah sebentar lagi. Dimulakan dengan penyampaian kepada naib juara Piala Malaysia musim ini, iaitu pasukan Kedah. Kita lihat salah seorang pemain pasukan Perlis menjunjung potret Duli Yang Drama Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Peminat nombor 1 yang semestinya hadir pada hari ini untuk memberikan sokongan kepada para pemain pasukan Perlis ini. Pasukan Kedah dalam separuh masa yang kedua ini telah menggandakan asakan-asakan mereka
di mana mereka telah melakukan serangan demi serangan ke atas pintu gol pasukan Perlis, namun ketumpulan pemain-pemain hadapan terutamanya Marcos Magno Tavares yang mempunyai peluang demi peluang, terutamanya apabila di minit yang ke-64 melakukan satu turning kick yang cukup baik, namun berjaya ditampan dengan kemas oleh Amran Omar untuk mengelakkan daripada gol beliau dibolosi. Dan sekali lagi di minit ke-83 Marcos Magno Tavares hasil daripada wall pass yang cukup baik dilakukan oleh Ahmad Faizal Syari hampir-hampir membuahkan gol, namun Marcos Magno sekali lagi gagal untuk melepasi Amran Omar untuk mendapatkan gol persamaan bagi pasukan Kedah. Dan kita lihat dulu tuanku Sri Paduka Baginda yang Sanagok, tuanku Syed Sirajuddin, putra Syed Jamal Lail Cemaduli turun ke padang untuk menyampaikan hadiah-hadiah dan piala pada malam ini kepada para pemenang. Semestinya pasukan Negeri Perlis dinobatkan juara Piala Malaysia. Dan saudara, perlawanan akhir Piala Malaysia ini merupakan penutup tirai bagi musim bola sepak 2004 ini. Dengan berakhirnya perlawanan ini, maka berakhirlah musim bola sepak 2004 ini. Dan di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada sokongan-sokongan anda terhadap siaran-siaran kami. Kita lihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah juga turut berada sama. Begitu juga dengan pemangku Raja Perlis. Dan tidak ketinggalan Yang Berhormat Dato' Azalina Osman Said, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang pada hari ini. Pasukan Kedah semestinya merasai ketiadaan Akmal Rizal yang masih dalam proses pemulihan daripada pembedahan yang dilakukan untuk mengubati kecederaan beliau, dan ketiadaan beliau pada malam ini nyata gagal untuk menyuntikkan ketajaman jentera serangan jentera serangan pasukan Kedah ini untuk membolehkan mereka meraih Piala Malaysia. Itu dia Akmal Rizal, walaupun tidak bermain namun bersama pasukannya untuk memberikan sokongan. Pemain terbaik perlawanan akhir sekarang ini itu dia diberikan nampaknya kepada Adrian Zurat Chamrong, pemain pertahanan pasukan Perlis ini. Lontaran jauh yang dilakukan oleh beliau gagal ditangkap kemas oleh Megat Amir Faizal dan seterusnya membuahkan gol bagi pasukan Perlis. Dan pada malam ini dianugerahkan selaku pemain terbaik perlawanan akhir Piala Malaysia musim 2004. Tahniah kita ucapkan kepada Adrian Zurat Chamrong. Dan semestinya satu tactical play yang cukup berkesan dilakukan oleh pasukan Perlis, kerana apabila berlaku atau Perlis mendapat lontaran-lontaran ke dalam, pastinya Adrian Zurat akan melakukan lontaran-lontaran jauh yang terus saja ke arah pintu gol pasukan lawan. Dan pada malam ini keberkesanannya telah pun membuahkan hasil, mengakhiri penantian 83 tahun Perlis menjulang Piala Malaysia 2004. Kekecewaan jelas terpapar di muka para pemain pasukan Kedah. Marcos Magno Tavares, walaupun dikatakan salah seorang penyerang yang cukup prolific pada Liga Malaysia musim ini, namun kegagalan beliau menyempurnakan tugas untuk menghasilkan gol pada malam ini akhirnya membawa padah kepada pasukan Kedah. Kemenangan sekali lagi kepada pasukan Perlis, dan jika dicampur dengan rekod 3 kemenangan sewaktu Liga Super, 4 kemenangan kesemuanya kepada pasukan Perlis menentang pasukan Kedah musim ini. Jadi kejayaan menduduki tangga ketiga Liga Super pasukan Perlis kini berganda dengan keupayaan ataupun kejayaan mereka menjulang Piala Malaysia musim 2004. Para pengadil menerima mereka pada malam ini